Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan berkenaan tajuk Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Farazila binti Roslan. Seterusnya saya, Nurul Nusrin binti Muhammad. Dan saya adalah Nur Izzatul Syafiqah binti Muhammad Nazri. Dalam tajuk ini, kami akan membahaskan mengenai pengenalan, sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, konsep negara bangsa, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia, kepelbagaian idea bangsa idaman dan peradaban, dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi, mari saya mulakan dengan pengenalan kepada pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Sejak sedekad yang lalu, negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai sifat multi-etnik ataupun lebih dikenali dengan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum, bangsa, agama dan budaya yang pelbagai. Secara logikalnya, kehidupan masyarakat di negara Malaysia ini memiliki pecahan corak selaras dengan garis etnik masing-masing, namun mereka masih dapat menjalankan kehidupan secara bermasyarakat dan telah menjalani kegiatan pergaulan sosial dan ekonomi antara satu sama lain. Masyarakat Malaysia ini lebih terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan kaum minoriti yang lain. Kaum minoriti yang lain ini pula termasuklah kaum orang asli yang berada di serata Malaysia serta kaum Bumi Putera yang telah menetap di negeri Sabah dan Sarawak seperti Iban, Bidayuh, Bajau, Kedayan, Kerzan Dusun dan sebagainya. Tambahan pula, selepas negara ini mengalami fasa kemerdekaan, terdapat peningkatan sosial dari masa ke semasa sehinggalah proses kemajuan pemedaran dan pelbagai migrasi telah membesar digiatkan di Malaysia. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, peradaban adalah peringkat kemajuan sosial sesuatu bangsa ataupun masyarakat, manakala majmuk pula membawa maksud kepada kesatuan yang terdiri dan terbentuk daripada kepelbagaian bahagian. Oleh itu, peradaban masyarakat majmuk ini pula memberikan pengertian kepada sekelompok kaum yang telah mendiami satu kawasan yang berpengaruh politik yang sama dan hidup sebagai suatu masyarakat. Akan tetapi, mereka ini terpisah oleh beberapa perkara seperti cara hidup yang berlainan, mengikut adat kepercayaan yang bervariasi mengikut suku kaum bangsa mereka, sehinggalah fasa kemodenan hingga kini. Seterusnya, saya ingin menjemput saudari Nur Nusrin untuk mendengar perkongsian beliau. Terima kasih Farazila. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isi yang pertama iaitu sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang perkembangan sejarah alam Melayu. Perkembangan sejarah alam Melayu ini terdapat 4 peringkat iaitu yang pertama zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini berlaku kira-kira 200 hingga ke 300,000 tahun yang lalu iaitu zaman yang terdapat dalam zaman prasejarah ini adalah zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Perkembangan yang kedua pula ialah zaman protosejarah. Pada zaman protosejarah ini terdapat kewujudan zaman purba ataupun kerajaan awal. Contoh-contoh kerajaan awal yang terbentuk adalah Langkah Sukar, Kedah Tua, Gangga Negara, Citu, Loyueh dan juga Tan Tan. Zaman yang ketiga adalah zaman pensejarahan. Dalam zaman ini telah terwujudnya Kerajaan Melayu Melaka. Pada zaman ini telah bermulanya zaman pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan. Ini disebabkan oleh kedatangan kuasa penjajah iaitu Portugis, Belanda dan juga British. Dan yang terakhir sekali ialah zaman sejarah moden. Seperti kita ketahui, Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ini telah menunjukkan terwujudnya perpaduan yang mengamalkan penyatuan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Dan zaman ini menuju ke arah pembinaan masyarakat dan juga negara bangsa Malaysia.
Bagi mengetahui intipati berkaitan sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, saya akan membahagikan ia kepada 4 bahagian utama iaitu peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia iaitu China, India dan Timur Tengah, peradaban Barat dan yang terakhir sekali adalah peradaban globalisasi. Bagi perbincangan pertama, saya akan menerangkan tentang peradaban pribumi alam Melayu. Menurut Amri Marzali dalam penulisannya yang bertajuk Peradaban Melayu Nusantara ada menyatakan bahawa tamadun Melayu ialah tamadun yang dibina dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Melayu. Peradaban Melayu dikatakan berasal daripada penduduk Asia Tenggara, khasnya gugusan Kepulauan Melayu. Mereka bertutur dalam keluarga bahasa Melayu Indonesia. Ciri seterusnya daripada tamadun Melayu, mereka adalah beragama Islam. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca antara orang-orang rumpun Melayu Asia Tenggara berkenaan. Kesan daripada pertumbungan dan kemasukan pengaruh asing, masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan, khususnya terhadap pengembangan bahasa Melayu. Selain itu, fenomena yang sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di alam Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategik antara Timur dan Barat, pusat perdagangan interport dan aktiviti keagamaan. Daripada pertumbuhan ini dapat memperlihatkan kecenderungan dalam memperkayakan bahasa dan kebudayaan sekaligus berlakunya penyerapan kosakata pinjaman daripada pelbagai bahasa dan budaya Arab, Cina, India, Inggeris, Belanda dan lain-lain. Terusnya ialah peradaban Asia iaitu Cina, India dan Timur Tengah. Kedatangan orang India dan Cina ke Malaysia adalah hasil usaha pihak penjajah yang membawa masuk pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi. Peradaban mereka merupakan waris peradaban asal mereka di negara asal. Kedatangan masyarakat India, Cina dan pedagang Arab dari Timur Tengah telah membawa kepelbagaian adat, budaya dan pegangan agama yang berbeza mengakibatkan berlakunya pertembungan peradaban tempatan termasuk peradaban Barat dan Melayu. Sehingga kini, peradaban Cina dan India yang ada di Malaysia masih tidak banyak berubah secara keseluruhannya menurut acuan tempatan. Sebagai contoh dapat dilihat daripada adat resam dan tabiat pemakaian bahasa Ibunda masih dikekalkan dari generasi ke generasi. Dari aspek keagamaan pula, walaupun terdapat di kalangan bangsa India dan Cina yang memeluk agama Islam, namun bahasa dan kebudayaan masih dikekalkan dan diamalkan dalam sebahagian kehidupan mereka. Seterusnya beralih pula kepada peradaban Barat. Kedatangan orang Eropah ke alam Melayu ini telah bermula selepas tumbuhnya peradaban Islam di rantau ini. Tetapi masyarakat kolonial tidak tumbuh serentak di alam Melayu. Semasa pemerintahan kolonial Barat, khususnya pemerintahan British di Tanah Melayu, penyebaran agama Kristian di Tanah Melayu pada zaman tersebut tidaklah begitu ketara. Hal ini kerana pengaruh peradaban Barat lebih kepada pengaruh bidang material dan kesannya luaran sahaja. Ia banyak mempengaruhi kebudayaan dan institusi-institusi sosial sahaja. Namun begitu, ajaran Islam tetap menjadi pegangan masyarakat tempatan antara pengaruh peradaban Barat di Tanah Melayu. Ia dapat dilihat melalui sistem pendidikan, kewujudan masyarakat majmuk, perubahan dari segi budaya, kemunculan bandar-bandar moden dan keperluan-keperluan asas infrastruktur di bandar seperti jalan raya, kereta api, telefon, telegraf, elektrik dan bekalan air bersih. Seterusnya beralih pula kepada peradaban globalisasi. Peradaban globalisasi ialah merupakan era dunia tanpa sepadan yang berlaku hasil interaksi dan jaringan peradaban yang merentasi benua dan sepadan negara. Peradaban globalisasi jelas terwujud hasil daripada permodenan teknologi-teknologi yang sedia ada. Tambahan pula, peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran.
Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan kecil dari segi perhubungan manusia adalah disebabkan pantasnya perkembangan teknologi maklumat seperti komputer dan telefon pintar yang mempunyai talian internet serta penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Perkembangan peradaban globalisasi ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Dengan wujudnya peradaban globalisasi, ia telah membawa perubahan iaitu dari segi kebaikan. Terdapat beberapa kebaikan globalisasi iaitu peradaban globalisasi telah mewujudkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan di sebilangan negara. Yang kedua, telah membawa peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Yang ketiga, mudah mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat berinteraksi dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama. Yang kelima, penonjolan idea-idea dan amalan pemerintah yang baik. Dan yang terakhir sekali adalah penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Namun, terdapat juga keburukan globalisasi yang telah wujud akibat daripada kewujudan peradaban globalisasi. Antaranya adalah yang pertama, kualiti alam sekitar yang semakin merosot, pembajiran maklumat yang tidak berguna, wujudnya pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar, dan yang terakhir sekali adalah wujudnya pengantarbangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah di bendung. Seterusnya, beralih pula kepada peradaban beridentitikan Malaysia. Kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Ogos 1957 merupakan asas kepada kemunculan peradaban bangsa negara. Usia kemerdekaan yang telah melebihi 60 tahun merupakan satu jangka masa yang panjang. Namun di sebalik tempoh tersebut, negara didakwa masih gagal dalam menjayakan proses pembentukan negara bangsa. Namun usaha ini perlu diteruskan dalam meneruskan perjuangan tokoh kemerdekaan negara untuk melihat bangsa Malaysia wujud dan bersatu dalam suasana harmoni dan damai. Pihak berwajib perlu memainkan peranan mereka agar ruang-ruang memecah belahkan keamanan negara bangsa dapat dikawal. Peradaban beridentitikan Malaysia mestilah suatu peradaban yang mempunyai identiti kukuh sebagai seorang masyarakat Malaysia yang bertunjangkan budaya, imej, bahasa dan agama sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan. Sekian itu sahaja daripada saya. Bagi perbincangan berikutnya, saya akan serahkan kepada saudari Farazilah binti Roslain. Terima kasih Nusrin, bertemu kembali kita dan kali ini saya akan menerangkan mengenai konsep negara dan bangsa. Namun sebelum itu, mari saya terangkan berkenaan konsep negara terlebih dahulu. Apakah itu konsep negara? Konsep negara ini boleh disimpulkan kepada suatu kawasan atau tempat yang telah dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berada di bawah naungan kerajaan yang telah mendapat persetujuan persamaan daripada rakyat tersebut. Oleh itu, setiap rakyat dan masyarakat ini akan turut terkait dan terikat dengan perkara berkaitan kenegaraan tersebut ataupun hal-hal pentadbiran sesebuah negara itu tersendiri yang telah dibangunkan seperti undang-undang negara, bangsa kebangsaan, ikrar dan lagu kebangsaan, bendera kebangsaan dan sebagainya. Dalam susunan kewujudan sosial, menurut H. Shamsul Niza, negara adalah organisasi pemerintahan yang berusaha untuk mengintegrasikan kepentingan individu ke dalam kepentingan bersama. Strukturnya boleh dibahagikan kepada 3 keperluan asas sebuah negara iaitu wilayah, masyarakat dan struktur kerajaan tersebut. Kriteria ini tidak terhad kepada mentarifkan tanggapan sesebuah negara. Spesifikasi ini diperoleh daripada interaksi dan permufakatan rakyat sesebuah negara yang dipengaruhi oleh pelbagai keadaan dalaman dan luaran. Tarifan hasrat kombinan ini kemudian yang membezakan bentuk dan konsep sebuah negara yang lainnya seperti aspek liberal, autokratik dan parlimen dan banyak lagi. Sesebuah negara menurut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai elemen-elemen berikut seperti sebadan ataupun wilayah, rakyat yang mendominasikan oleh masyarakat, kerajaan serta kedaulatan. Setiap aspek ini perlu ada bagi sesebuah negara yang berperanan dalam melahirkan sebuah negara yang berdaya maju.
Bagi mewujudkan sebuah negara, setiap negara haruslah mempunyai yang pertama, sempadan. Setiap negara mestilah mempunyai sempadan ataupun lebih dikenali dengan perbatasan kawasan antara negara yang telah diakui dan dipersetujui. Contoh yang paling mudah difahami adalah seperti perbatasan kawasan antara negara Malaysia dan juga Thailand. Yang kedua, rakyat. Negara juga haruslah mempunyai rakyat atau penduduk yang berkedudukan. Yang kedua, rakyat. Negara juga haruslah mempunyai rakyat atau penduduk yang berkedudukan tetap di kawasan tersebut. Ini adalah kerana rakyat yang wujud pada setiap negara tersebutlah yang akan mencorakkan negara serta mencorakkan sesebuah bangsa yang terdapat dalam negara bangsa tersebut. Yang ketiga, kerajaan. Sesebuah negara memerlukan sesebuah kerajaan di mana wujudnya sistem pentadbiran yang diperintah. Yang ketiga, kerajaan. Sesebuah negara memerlukan sebuah kerajaan di mana wujudnya sistem pentadbiran yang diperintah oleh raja demi melahirkan kerajaan yang berdaulat. Dan yang keempat, kedaulatan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kedaulatan memberi pengertian kepada sistem kekuasaan yang tertinggi oleh Raja-Raja Melayu yang diakui oleh perlembagaan yang telah memberikan kewibawaan sebuah negara yang bebas untuk melaksanakan aktiviti pemerintahan dan pentadbiran negara. Seterusnya, apakah pula dimaksudkan dengan konsep bangsa? Bangsa memberi pengertian kepada kehadiran sekumpulan manusia yang berasal daripada keturunan yang tertentu. Mereka juga dikenali dengan manusia yang mempunyai identiti wilayah, bahasa, bangsa dan adat istiadat yang tersendiri mengikut kepada kelompok mereka yang kemudiannya akan membentuk sebuah bandar atau negara. Suatu bangsa tersebut dicirikan oleh identiti melalui budaya, sosial, sejarah dan pegangan politiknya. Dalam pengertian ini, suatu bangsa yang dapat didefinisikan sebagai suatu golongan yang bersependapat mempunyai hubungan yang baik dengan budaya mereka. Mereka juga boleh dikatakan kaum manusia yang hidup di dalam sebuah negara yang sama dengan berpegang kepada ikatan kebersamaan mengenai istilah kenegaraan dan patuh kepada kekuasaan tertinggi yang berada di dalam negara. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, istilah bangsa merujuk kepada asal-usul keturunan yang mempunyai maksud yang sama dengan kaum atau etnik. Sebagai contoh, bangsa Melayu dan bangsa Cina. Bangsa juga merujuk kepada sekumpulan manusia dalam ikatan perlembagaan. Contohnya, bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia. Perkataan bangsa ini pula sebenarnya berasal daripada bahasa Latin iaitu natio yang membawa pengertian kepada kelahiran etnik, spesies atau kelas bagi orang yang berada di dalam suatu kumpulan. Sekarang, barulah saya akan menerangkan mengenai konsep negara bangsa. Berdasarkan penerangan saya sebelum ini mengenai istilah negara dan bangsa, frasa negara merujuk kepada suatu komuniti yang menduduki kawasan tertentu secara tetap dan diperintah oleh kerajaan, manakala frasa bangsa merujuk kepada suatu komuniti yang mempunyai identiti budaya, fahaman, agama dan bahasa tersendiri. Oleh itu, negara bangsa adalah gabungan daripada kedua-dua istilah negara dan bangsa yang dilihat telah memberikan pengertian kepada bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa, satu identiti dalam setiap jati diri rakyatnya. Kemunculan negara bangsa ini dapat menjurus kepada pembinaan sebuah negara yang berdaulat, iaitu dengan mengalami proses pengesahan politik untuk menjadikan ia sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu serta mengakui kerajaannya tanpa dipisahkan oleh pelbagai halangan seperti sentimen perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya dan sebagainya yang boleh dilihat membawa kepada perpecahan masyarakat. Mereka juga mengakui menggunakan bahasa kebangsaan yang sama dan mempunyai jati diri kewarganegaraan yang sama. Walaupun terdapat perbezaan dari segi kaum, bahasa dan agama, namun mereka masih dapat menjalankan kehidupan bersama-sama dengan saling hormat menghormati segala perbezaan yang terdapat di sekeliling mereka kerana mengakui setiap daripada mereka juga mempunyai kewarganegaraan yang sama. Tambahan pula, negara bangsa juga boleh dikaitkan dengan negara yang telah pun mengalami fasa kemerdekaan dan bebas daripada sebarang cekaman kuasa luar iaitu penjajah. Contoh yang paling dekat adalah seperti negara Malaysia kerana kita telah pun diisytiharkan merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957.
Namun, walaupun negara tersebut telah pun merdeka seperti Malaysia, usaha kerajaan dalam mengeratkan dan memperkuatkan semangat kenegaraan bagi setiap warga Malaysia perlu dah diterapkan dan dipertingkatkan. Selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan wawasan 2020 pada tahun 1991, maklumat negara bangsa ini kelihatan lebih menonjol dan jelas. Hal ini demikian kerana ramai warga Malaysia sudah mula memberikan perhatian yang lebih teliti kepada visi yang diterapkan dalam membangunkan keperluan imej negara Malaysia yang lebih kukuh ini. Berakar umbikan semangat perpaduan, konsep negara bangsa ini sebenarnya telah pun cuba direalisasikan melalui wawasan 2020 yang mengimpikan Malaysia dengan berstatuskan negara maju pada tahun 2020. Ianya telah pun ditulis dalam pembentakan kertas kerja Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1991 yang bertajuk Malaysia Melangkah ke Hadapan. Bagi memenuhi keperluan negara bangsa yang diimpikan tersebut, beberapa ciri negara bangsa perlu dah dipenuhi. Terdapat 4 ciri-ciri negara bangsa bermula dengan yang pertama, masyarakat dalam sesebuah negara perlu hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarang diskriminasi atau perpecahan. Konsep kewarganegaraan itu sendiri dapat menjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain ini dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warga negara Malaysia walaupun mereka datangnya daripada bangsa yang berbeza. Yang kedua, rakyat haruslah setia dan yakin terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara tersebut iaitu mengakui dan mempercayai sistem pemerintahan Raja-Raja Melayu Malaysia. Yang ketiga, rakyat perlulah mempunyai pegangan ideologi atau fahaman yang sama terhadap politik. Dan yang keempat, rakyat perlu mempunyai semangat berkaitan kenegaraan yang kuat. Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi melahirkan negara yang utuh. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili identiti keutuhan negara tersebut. Sebagai contoh, simbol yang mewakili negara Malaysia adalah seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, ikrar rukun negara dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya ingin menjemput saudari Nur Izzatul Syafiqah untuk menyambung perbahasan beliau. Terima kasih Farazila atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, saya Nur Izzatul Syafiqah akan menjelaskan mengenai konsep dan pembentukan negara bangsa di dalam acuan Malaysia. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengeluarkan satu kenyataan bahawa membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mempunyai satu masa bersama, bangsa ini mestilah sejahtera dan bersepadu baik dari segi wilayah atau kumpulan etnik hidup di dalam keadaan harmoni dan berkongsi dengan cara yang sebenar dan adil lagi saksama. Bangsa ini hendaklah terdiri pada satu bangsa Malaysia di mana kesetiaan politiknya serta kebaktiannya hanya tertumpu kepada bangsa tersebut. Maka di sini bangsa Malaysia dapat disimpulkan bahawa ianya adalah orang yang mampu mengenal diri mereka sendiri dengan negara mereka, mampu bertutur di dalam bahasa Malaysia iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dan menerima perlembagaan. Seterusnya adalah dari segi pembentukan negara bangsa. Menurut Abdul Rahman Embong, beliau menyatakan bahawa apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957, yang lahirnya adalah sebuah negaranya sahaja dan bukannya sebuah bangsa. Malahan bagi beliau, negara Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 sama sahaja seperti pada tahun 1957. Seterusnya, pada pandangan moden dan Islam, mereka menyatakan bahawa penstrukturan dalam sistem negara bangsa memerlukan promosi kepentingan yang tersendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak yang lain. Di samping itu, menurut Howard, bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis negara bangsa ini adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna manakala untuk fahaman konservasif dan nasionalis. Ini adalah berdasarkan kod kepada etnik ataupun satu bentuk perpaduan yang organik. Pembahagian bagi pembentukan bangsa ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, di mana pertamanya ialah satu bangsa, satu negara, one state, one nation. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu rasa berbentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Perkara ini akan melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jerman dapat membentuk negara mereka iaitu negara Jerman dan bangsa Jepun berbentuk negara Jepun. Bagi yang kedua pula adalah bangsa tanpa negara, nation without state. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan bangsa tersebut menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, bangsa Melayu Patani yang menetap di selatan Thailand, mereka mempunyai identiti bangsa mereka yang tersendiri. Namun negara yang mereka menetap dimiliki oleh orang-orang Thai. Selain itu, bangsa Kurdis yang bertapak di Iraq juga telah berjaya membentuk wilayah autonomi mereka di sana. Akan tetapi malangnya negara Kurdistan mereka tidak diiktiraf sama sekali di dalam peta dunia. Ketiganya adalah negara tanpa bangsa, state without nation.
Keadaan ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya, akan tetapi tidak jelas daripada segi identiti bangsa yang dibina. Konteks kewujudan negara sebegini boleh dirujuk pada negara kita sendiri iaitu Malaysia. Ini kerana Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri pada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti mereka masing-masing. Tambahan untuk itu, bagi pembentukan konsep negara bangsa ini dapat diteruskan dengan merujuk kepada proses awal pembinaan negara bangsa Malaysia. Ianya hanya lebih tertumpu kepada keperluan dasar politik dan pada asasnya. Pembinaan negara bangsa di Malaysia ini mula terbentuk apabila terdapat kemahuan rakyat yang ingin memerdekakan negara mereka daripada kuasa kolonial dengan pembentukan pemufakatan politik. Pemufakatan politik ini terbina apabila parti politik iaitu UMNO, MCA dan MIC bergabung pada tahun 1954. Malahan itu, semangat pemufakatan kaum diteruskan oleh Barisan Nasional BN yang diterajui oleh parti politik UMNO yang terus kekal sehingga kini. Selepas berlakunya rusuhan 13 Mei 1969, terdapat usaha-usaha secara intensif bagi mencapai matlamat pembinaan negara bangsa di mana ianya dilaksanakan, khususnya menerusi rancangan dasar ekonomi baru DEB. Di samping itu, matlamat yang lebih jelas pula hanya muncul ekoran kepada pengenalan wawasan 2020 pada tahun 1991 oleh Tun Dr. Mahathir, di mana konsep wawasan ini memberikan penekanan yang di mana keperluan kewujudan bangsa Malaysia itu mantap mula diberikan perhatian yang lebih serius oleh pelbagai pihak. Kesinambungan kepada pembentukan Malaysia ini adalah berdasarkan acuan mereka tersendiri, di mana ianya telah dilaksanakan melalui pelbagai saluran dan penekanan dengan adanya kepelbagaian bangsa, agama dan budaya yang sedia ada. Menurut salah satu saluran yang terpenting bagi acuan itu adalah di dalam bidang pendidikan. Ini kerana ianya berfungsi sebagai wahana utama dalam pembentukan perpaduan masyarakat dan juga mencorakkan di dalam pembentukan negara bangsa. Dengan itu pentingnya pendidikan terutamanya pada sejarah yang memberikan peranan yang penting bagi mekanisme dalam mencapai matlamat berikut. Dalam meneruskan legasi pembentukan negara bangsa menurut acuan negara Malaysia, penekanan telah diberikan kepada beberapa perkara iaitu pertama, mengurus isu perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Yang kedua, memperkasakan pemahaman dan penghayatan rukun negara. Seterusnya adalah usaha-usaha ke arah pembentukan negara bangsa, di mana yang pertama adalah dari segi pendidikan dengan adanya pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk kesemua jenis sekolah dan penilaian peperiksaan yang seragam dan teratur. Malah, agenda di dalam memperkasakan sekolah kebangsaan menjadikan teras dasar pelaksanaan dasar negara bagi merealisasikan matlamat di dalam pemupukan perpaduan kaum. Tambahan ini pula, terdapat penerapan nilai jati diri, budi bahasa dan segi seni budaya diterapkan di dalam mata pelajaran yang sesuai, dan ianya turut memperkenalkan mata pelajaran yang berkaitan negara di peringkat rendah sehingga menengah bagi tujuan keharmonian dan kesedaran antara kaum. Usaha yang lain pula adalah rakyat di mana menerapkan semangat patriotisme secara berterusan. Seterusnya bagi politik adalah penubuhan seperti parti perikatan dan semangat pemufakatan. Malah bagi pihak kerajaan pula hendaklah menjamin kestabilan sosiopolitik dan pembangunan ekonomi di Malaysia. Terdapat juga usaha-usaha lain ke arah pembentukan negara bangsa iaitu konsep Satu Malaysia di mana gagasan Satu Malaysia diperkenalkan. Kekitaan, semangat kerjasama dalam sesatu masyarakat, patriotisme, perasaan cinta akan tanah air, nasionalisme, perasaan cinta akan bangsa dan negara. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah kerakyatan, rupa bangsa dan bangsa secara itu sendiri, di mana bagi setiap negara yang mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara yang berkaitan dan ianya membentuk sebuah komuniti politik. Perkara ini bermaksud kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan ataupun kedudukan yang sah mengikat seseorang individu tersebut dengan negaranya. Sebagai contoh, Farhan dan negaranya Malaysia. Dengan adanya kedudukan yang sah sebagai warga negara, seseorang itu mendapat perlindungan, hak-hak yang istimewa dan pelbagai lagi. Selain pada usaha-usaha dalam ke arah pembentukan negara bangsa dan kewarganegaraan dalam membentuk acuan negara, terdapat juga cabaran kepada Malaysia untuk menjadi sebuah negara bangsa dalam acuan negara, di mana ianya yang pertama adalah dari segi isu bahasa. Pengurangan dalam mematapatkan bahasa ibunda sendiri, di mana rakyat Malaysia sendiri lebih cenderung menggunakan bahasa campuran di dalam perbualan seharian mereka ataupun dikenali sebagai bahasa rojak seperti bahasa Melayu dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris. Bagi isu kebudayaan pula, kepelbagaian suatu kaum dan etnik yang berada di negara kita melambangkan kepelbagaian budaya di bawah satu entiti. Hal ini sebenarnya menyukarkan satu identiti ini dicapai akibat setiap kaum berasa khawatir akan kehilangan identiti budaya mereka. Malahan pula, untuk isu pendidikan, penggunaan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah masih lagi dipraktikkan digunakan sehingga kini seperti sistem konsep sekolah vernacular masih digunakan. Tambahan untuk cabaran yang lain adalah bagi isu demokrasi, di mana masalah politik, perkauman, parti politik ini lebih memperjuangkan kaum mereka sendiri. Sebagai contoh, MCA hanya untuk kaum Cina, MIC untuk kaum India dan UMNO untuk kaum Melayu.
Namun, dalam setiap cabaran, pastilah terdapat pencapaian penyelesaian bagi isu konsep negara bangsa dalam acuan Malaysia, di mana solusinya bagi isu bahasa dengan pemerkasaan penggunaan bahasa kebangsaan itu, iaitu bahasa Melayu, dilaksanakan di dalam semua bidang dan peringkat daripada rendah sehinggalah keatasan dan profesional, malah memberikan pendekatan pendidikan awal kepada generasi muda mengenai kedudukan bahasa yang sebenar dan kepentingannya. Bagi isu kebudayaan, pelaksanaan dalam pengubalan dasar kebudayaan negara, di mana dasar kebudayaan negara ini berjaya membentuk dan memupuk perkongsian budaya pelbagai kaum di Malaysia. Dari segi isu pendidikan, kewujudan sekolah wawasan ini telah diwujudkan dan sekolah integrasi ditempatkan di beberapa buah sekolah yang berbeza aliran di dalam satu kawasan yang sama. Dan bagi isu demokrasi, masyarakat di negara ini umum mengetahui perkara yang sebetulnya mengenai perjalanan sistem demokrasi di Malaysia. Akibat terdapat salah faham terhadap sistem pentadbiran, perkara tersebut boleh mencetuskan perpecahan di antara kaum. Tambahan daripada itu, konsep keluarga Malaysia turut diperkenalkan bagi penyelesaian bagi permasalahan tersebut, di mana Perdana Menteri kita yang ke-9 memperkenalkannya selepas menerajui tampuk kerajaan pada 20 Ogos 2021. Di dalam konsep ini terdapat 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Konsep ini dapat menyatukan rakyat. Hal ini kerana mereka bangkit bersama dalam memulihkan negara kita yang berhadapan dengan krisis kesihatan pada masa kini, iaitu COVID-19, dan ianya menggambarkan keutuhan negara yang terikat dengan nilai didikan yang sempurna dalam sesebuah negara. Selesai bagi penjelasan bagi konsep pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia, seterusnya saya akan menjelaskan pula bagi kepelbagaian idea bangsa dan idaman dan perbahasannya. Jadi, apa itu konsep bangsa idaman? Untuk sekian lamanya, kerajaan dan rakyat Malaysia mengimpikan perpaduan yang dinamakan sebagai bangsa idaman. Bangsa idaman ini sebenarnya membawa maksud kepada sebuah harapan, sebuah idaman dan juga sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia yang menjadi sebuah satu bangsa, satu negara. Namun begitu, idea bangsa idaman sehingga ke hari ini masih menjadi impian. Dan yang wujudnya adalah negaranya, tetapi bangsanya masih tidak terbina sepenuhnya seperti di Malaysia. Bagi etnik pula, didefinisikan sebagai sebuah kelompok manusia yang mempraktikkan budaya yang hampir sama melalui aspek adat resam, bahasa, pakaian dan juga dalam kegiatan ekonomi. Konsep etnik ini selalunya dikaitkan dengan konsep ras, bangsa dan kaum, walaupun ketiga-tiganya membawa pengertian yang berlainan. Merujuk kepada bangsa idaman, konsep bangsa idaman ini merupakan suatu perkara yang tidak asing kepada kita, di mana bermula pada tahun 1966, Robert Rothbard yang merupakan seorang sarjana Amerika telah memperkenalkan suatu konsep, dan konsep tersebut adalah Nation of Intent, yang merupakan ilham beliau semasa mengkaji nasionalisme orang Afrika. Tambahan daripada itu, negara Malaysia juga terdapat sebuah konsep yang sama yang turut digunakan oleh Rostam Ehsani pada tahun 1957, di mana beliau di dalam membuat pengkajian asal terhadap gerakan Kiri Melayu. Dan pada tahun 1966, Syamsul menggunakan konsep bangsa idaman ini untuk kali keduanya di negara kita. Namun pada pandangan beliau, Malaysia masih sahaja tidak dalam pencarian bangsa idaman. Penerimaan kupasan dan huraian empirikal ini bercontohkan negara Malaysia menaik konsep bangsa idaman dapat dikesan di dalam bidang sejarah, sains politik dan pengajian Asia di USA, Eropah Barat, Australia dan New Zealand. Malahan itu, menurut Samsul AB juga menyatakan bahawa konsep Nation of Intent ini merupakan sebuah negara bangsa yang merupakan projek work in progress dan selalunya berlaku di dalam konsultasi bangsa di dalam sebuah negara itu, sehingga yang wujud adalah negaranya namun bangsanya tidak terbina. Terdapat 2 fasa yang terjadi di pembentukan bangsa di Malaysia, iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam diperkenalkan oleh kelompok Islam dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Ini kerana dengan terbentuknya CLC 1949, Communities Liaison Committee 1949 yang diperbolehkan dan digunakan sehingga kemerdekaan selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan, dan ianya terdapat kewujudan keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif ataupun identiti nasional sepunya. Malahan, untuk bagi fasa di Asia Tenggara pula, selepas kejatuhan penjajah dan juga di bekas tanah jajahan seperti India, Malaysia, Australia, USA, Kanada, wujudnya 3 keadaan, iaitu konsep satu bangsa dalam satu entiti seperti di negara Brunei. Yang kedua adalah negara tanpa bangsa seperti di bangsa Moro. Dan yang ketiga, terdapat entiti bangsa dan juga entiti negara seperti di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Perkara tersebut dinamakan sebagai bangsa idaman yang membawa maksud untuk sebuah harapan, sebuah idaman dan memenuhi sebuah impian dalam mencapai perpaduan di antara kaum. Dan konsep satu bangsa ini di dalam satu entiti seperti di negara Brunei. Negara tanpa bangsa seperti di bangsa Moro, juga negara
Indonesia di Singapura, dan perkara tersebut dinamakan sebagai bangsa idaman yang membawa maksud untuk sebuah harapan dan dapat memenuhi sebuah impian di dalam mencapai perpaduan antara kaum. Seterusnya ialah etos bangsa, iaitu etnik, nasionalisme dan bangsa. Perkataan etos ini diguna pakai sejak daripada zaman Greek. Asal perkataan etos ini daripada perkataan etika, iaitu sikap kepribadian, watak, karakter dan juga keyakinan di atas sesuatu perkara. Etos ini dinyatakan sebagai satu konsep umum tanpa didefinisikan yang secara formal. Maksud bagi etos ini adalah pandangan hidup yang khas bagi suatu golongan sosial yang didasarkan kepada sifat, nilai, adat istiadat dan memberikan watak di dalam masyarakat. Bagi istilah etos bangsa pula, ianya merujuk pada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan di dalam sebuah negara. Bagi etos nasional pula, etos nasional bermaksud ciri-ciri khas masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu tersebut dengan individu yang lain, dan juga ikatan rakyat dan negara menerusi perkongsian nilai, perasaan dan semangat kepercayaan identiti bersama. Menerusi satu konteks daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan etos bangsa ini untuk pembinaan negara daripada pelbagai aspek latar belakang sejarah, etnik, bangsa, agama, budaya dan juga geografi yang berbeza, dan ianya merupakan suatu yang lebih kepada pemufakatan mengenai watak asas sesebuah negara tersebut. Pelibatan pemupukan ini daripada segi pengalaman, perkongsian, sejarah, nilai bersama, perasaan, identiti dan nasib etnik tanpa penjelasan entiti etnik tersebut, kesetiaan, komitmen dan perikatan emosi kepada negara. Tambahan kepada pengguna etos kebangsaan yang jelas adalah satu daripadanya. Malahan untuk etos simbolisme bangsa Malaysia, setiap bangsa memiliki warisan etno-embolisme, simbolisme dalam jangka pensejarahan panjang, seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, batu nisan, arkitek bangunan, kerabat diraja, pahlawan, buku, sekolah dan juga keselamatan negara juga sebagainya. Ianya sebagai asas bangsa mereka yang tersendiri. Walau bagaimanapun, konsep identiti nasional kebangsaan dan etos bangsa ini sentiasa dikaitkan dengan bangsa, pengukurannya adalah sukar dan ianya hanya mampu dipantau bentuknya dan intensitinya dapat terdalam sebuah negara itu. Seterusnya adalah bangsa-bangsa utama di tanah Melayu ataupun Malaysia. Terdapat bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, masyarakat Sarawak, masyarakat Sabah. Bagi bangsa Melayu, ianya berasal daripada Kepulauan Indonesia dan merupakan perpindahan yang biasa. Dan latar belakang penduduk tanah Melayu ini berasal daripada Indonesia, iaitu orang Jawa, Banjar, Bugis, Boyan dan juga orang Minangkabau. Bagi bangsa Cina pula adalah dari segi hubungan diplomatik antara Melaka dan negeri Cina. Majoritinya dikenali sebagai kaum Baba Nyonya. Latar belakang penduduk Cina di tanah Melayu ini adalah Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew dan Halam. Bagi bangsa India, sekitar tahun 2000 tahun yang lalu, kehadirannya melalui perdagangan di negeri-negeri pelabuhan. Latar belakang penduduknya ialah India, Tamil, Malayali, Telugu dan Sikh. Bagi masyarakat Sarawak, ianya kumpulan etnik Bumiputra, di mana kepelbagaian etnik gaya hidup dan budaya yang berbilang. Latar belakang masyarakat Sarawak ini adalah orang Sarawak Melayu, Melanau, Iban, Penan dan Kelabit. Bagi masyarakat Sabah pula adalah pelbagai etnik, di mana kepelbagaian etnik, gaya hidup dan budaya yang pelbagai. Dan latar belakang masyarakat orang Sabah adalah orang Kadazan, Bajau, Murut, Sulu dan Brunei. Tidak dilupakan juga kepada orang asli, di mana terdapat orang asli ini dapat dipecahkan kepada 3 kumpulan, iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Bruto. Bagi Negrito, ianya merupakan kumpulan orang asli yang terawal yang hadir di tanah Melayu ataupun Malaysia. Bentuk fizikal kaum Negrito ini adalah kecil, berkulit gelap dan berambut kerinting. Bagi orang asli Senoi pula, mereka mendiami kawasan selatan dan barat daripada kawasan yang diduduki oleh kaum Negrito. Ciri-ciri mereka adalah Mongoloid, berkulit lebih cerah sedikit berbanding dengan kaum Negrito dan berambut ikal hitam. Dan bagi Melayu Pluto, kumpulan ini adalah kumpulan orang asli yang terakhir yang duduk di Semenanjung. Ciri-ciri fizikal kaum Melayu Pluto ini lebih mirip dengan orang Melayu yang menetap di tanah Melayu ataupun di Malaysia. Dari segi geopolitik negara dan perubahan politik, terdapat beberapa fasa, iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka, pasca DEB, era Malaysia Baru dan wawasan Malaysia. Jadi sebelum merdeka, di dalam kerangka bangsa idaman masing-masing yang membawa sifat dan wajah bangsa Malaysia, mereka menginginkan sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan juga budaya masing-masing.
Dan selepas merdeka, terdapat idea dan wacana mengenai bangsa idaman ataupun wajah Malaysia yang mereka inginkan. Antaranya bangsa idaman utama pasca merdeka pada tahun 1957. Konsep Malaysia merupakan anjuran kelompok strategik Singapura pada tahun awal 1960 dan Malaysia pada akhir tahun 1990-an. Malahan untuk bangsa idaman, pegangan pemerintahan pada tahun 1957 sehingga 2018, masyarakat majmuk Kemudian Melayu ataupun dikenali sebagai Malay Aid Plural Society Nation. Yang ketiga adalah bangsa idaman bagi pasca DEB telah pun bermula pada zaman Tun Mahathir dan pengenalan bangsa Malaysia dan wawasan 2020. Apabila pemerintahan bertukar dan dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak, beliau telah memperkenalkan gagasan Satu Malaysia bagi anjuran kerajaan untuk bangsa idaman pada ketika itu. Malahan untuk Sabah for Sabahan merupakan anjuran kelompok strategi internet hub di luar negeri dan Sarawak for Sarawakian pula merupakan bangsa idaman anjuran beberapa kelompok strategi pribumi. Bagi era baru Malaysia, terdapat beberapa persaingan yang sengit bagi beberapa bangsa idaman iaitu UMNO, MCA, MIC dan juga DAP. Bagi wawasan Malaysian, adanya merupakan satu idea dan pelaksanaan awalan di dalam penilaian pada jangka masa 15 bulan yang berketengahkan hak kesamarataan, kebebasan, hak asasi dan multikulturalisme. Akhirnya, saya akan menyimpulkan kesimpulan bagi pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Peradaban majmuk ialah gabungan ataupun campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu, di mana di dalam peradaban majmuk sudah pastinya mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Peradaban yang diamalkan sejak daripada suatu ketika dahulu telah pun menjadi panduan kepada masyarakat kini di dalam mereka menjalani kehidupan mereka seharian. Di samping itu, dengan adanya peradaban majmuk ini, ianya dapat merapatkan hubungan masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia dengan perinteraksian antara satu sama yang lain. Negara kita Malaysia bertambah kemajuannya dari segi pembangunan negara, ekonomi, teknologi dan yang lainnya. Bagi negara pula, ianya adalah suatu wilayah di mana kekuasaannya diatur oleh pihak kerajaan yang berada di wilayah ataupun negara tersebut. Bagi politik negara pula, kedaulatan dan tanggungjawab di dalam menjalani pentadbiran negara, di mana terdapat berbilang kaum di dalam suatu negara tersebut seperti di negara kita sendiri Malaysia. Bagi bangsa pula, ianya merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai satu ikatan ketatanegaraan. Semua bangsa kerjasama dalam mewujudkan perpaduan peradaban yang majmuk di negara kita. Sekian sahaja penerangan dan penjelasan daripada saya dan ahli kumpulan yang lain. Sekian, terima kasih kerana mendengar pembincangan dari kami sehingga ke akhirnya. Terima kasih.